Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Al-Junaid mengkhabarkan bahawa ketika As-Sari As-Saqati ditanya tentang yakin, dia menjawab, keyakinan adalah ketenangan hatimu yang tidak tergoyahkan ketika fikiran-fikiran bergerak menembusi dadamu, dikarenakan keyakinanmu bahawa gerakan apapun yang kau lakukan tidak akan mendatangkan manfaat bagimu ataupun menolak darimu apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ali bin Sahal menyatakan, berada di dalam hadrat Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah, lebih disukai daripada keyakinan kerana yang disebut pertama bersifat aktual, sedangkan yang belakangan bersifat konseptual. Dengan ucapan ini, seakan-akan Ali bin Sahal menempatkan keyakinan di awal keberadaan di hadrat Allah Ta'ala dan menjadikan keberadaan di hadrat Allah sebagai kelanjutan dari keyakinan. Ini seakan-akan dia memandang mungkin dicapainya keyakinan terlepas dari keadaan berada di hadrat Allah. Tapi situasi sebaliknya adalah tidak mungkin. Kerana An-Nuri menyatakan keyakinan adalah menyaksikan. Maksudnya bahawa dalam penyaksian terdapat keyakinan tanpa keraguan. Sebab tidak seorang pun menyaksikan Allah Ta'ala jika dia tidak percaya pada apa yang datang darinya. Abu Bakar Al-Warraq berpendapat, keyakinan adalah landasan hati. Disempurnakan dengannya iman. Allah SWT diketahui dengan keyakinan dan akal memahami apa yang datang dari Allah. Junaid menyatakan, berkat keyakinan beberapa orang manusia boleh berjalan di atas air. Namun seorang mati kehausan boleh jadi melampaui mereka dalam hal keyakinan. Ibrahim Khawas menuturkan, di padang pasir aku bertemu dengan seorang pemuda yang tampang bagaikan sepotong perak. Dan aku bertanya kepadanya, mau ke mana engkau, wahai anak muda? Dia menjawab, ke Mekah. Aku bertanya lagi, tanpa bekal, unta dan wang? Dia menjawab, wahai orang yang lemah keyakinan, apakah dia yang mampu memelihara langit dan bumi tidak mampu menyampaikan aku ke Mekah tanpa bekal material? Ibrahim selanjutnya menuturkan, ketika aku tiba di Mekah, kulihat pemuda itu sedang melakukan tawaf sambil berkata, wahai mataku yang sentiasa menangis, wahai jiwaku yang begitu berduka, janganlah engkau mengharapkan siapa pun selain Dia yang Maha Agung dan Abadi. Dan ketika dia melihatku, dia bertanya, wahai orang tua, apakah setelah ini engkau masih berada dalam keadaan kelemahan keyakinanmu? An-Nahrajuri menyatakan, jika seorang hamba menyempurnakan pengertian batiniyah tentang yakin, maka cubaan akan menjadi rahmat baginya dan kenyamanan menjadi malapetaka. Abu Bakar Al-Warraq menyatakan ada 3 aspek keyakinan. Keyakinan akan pengetahuan, keyakinan akan bukti dan keyakinan penyaksian. Abu Turab An-Naqshabi menuturkan,
Ketika aku melihat seorang pemuda berjalan di padang pasir tanpa bekal, aku berkata dalam hati, jika dia tidak punya keyakinan, nescaya dia akan binasa. Aku bertanya kepadanya, wahai anak muda, apakah engkau berada di tempat seperti ini tanpa pembekalan? Dia menjawab, wahai orang tua, angkatlah kepalamu. Apakah engkau melihat sesuatu selain Allah Ta'ala? Aku pun berkata kepadanya, kalau begitu pergilah ke mana engkau mahu. Abu Sa'id Al-Kharras menjelaskan, pengetahuan adalah apa yang membuatmu dapat bertindak. Dan keyakinan adalah apa yang mendorongmu bertindak. Ibrahim Al-Khawwas berpendapat, pernah aku berupaya mencari nafkah yang memungkinkan aku memperolehi makanan yang halal. Aku menjadi nelayan. Pada suatu hari, seekor ikan berenang memasuki jaringku. Dan aku mengambilnya lalu melemparkan kembali jalaku ke air. Kemudian masuklah ikan lain ke dalamnya. Dan sekali lagi aku melemparkan jalaku ke air, lalu menunggu. Kemudian terdengar suara gaib berseru, apakah engkau tidak dapat mencari penghidupan selain dengan cara menangkap mereka yang berzikir kepada kami? Kemudian membunuhnya. Mendengar itu aku lalu mengoyak-ngoyakkan jalaku dan berhenti mencari ikan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Beberapa perkara yang dibincangkan tentang persoalan keyakinan. Tetapi bila kita menyebut tentang keyakinan, maka ia adalah sifat orang-orang yang beriman. Keyakinan merupakan satu asas yang penting bagi orang-orang beriman dalam semua perkara. Atas sebab keyakinanlah kita mampu meneruskan kehidupan beragama. Sebab itu para ulama menyatakan keyakinan itu umpama kalau sekiranya badan kita ni ada roh, keyakinan itu adalah rohnya. Kalau badan tidak ada roh, maka apa nilai dan maknanya? Kalau sebelum ini kita dah nyatakan semua manusia bertindak atas keyakinan. Dan keyakinan yang paling besar ialah keyakinannya pada Allah Ta'ala. Yang menciptakannya, yang mentakdirkan baginya takdir, yang berkuasa atasnya, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Bila manusia hidup dengan keyakinannya bersama Allah, maka itulah kehidupan beribadat yang sebenar. Sebab itu kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, inna sabra alal makarih min husnil yaqin, wa inna likulli amalin kamalan wa ghayatan, wa kamalul ibadati al-wara'u wal yakin. Wahai anakku, sesungguhnya sabar atas segala keperitan yang berlaku dalam kehidupan itu adalah keyakinan yang sebenar. Tuan-tuan, dalam keadaan tenang, kita tak akan rasa nilai keyakinan. Waktu kita diuji, waktu datang tribulasi, waktu datang perkara yang tidak kita sukai, maka disitulah nilai yakin kita akan kelihatan. Darjat keyakinan kita akan nampak. Dan waktu itulah kita boleh muhasabah diri kita sejauh mana keyakinan itu ada. Seorang isteri kematian suami, maka di situ dia yakin yang menanggung di selama ini ialah Allah. Yang memakan kepadanya Allah. Seorang anak kehilangan ibu dan ayah. Di situ datang keyakinannya yang menjaga sebenarnya ialah Allah. Seorang pekerja dibuang daripada syarikat. Di situ datang keyakinan yang rezeki itu Allah dan rezeki Allah itu luas. Setiap kali manusia ditimpa musibah-musibah, maka kalau dia ada keyakinan, begitu tanda Allah menyayangi, menyintai dia. Sebab dia tidak ada sifat putus asa. Kerana itu tempuhlah segala perkara yang kita tak suka dengan penuh keyakinan. Akan janji Allah, akan kebersamaan Allah dengan kita. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Dan Luqmanul Hakim berkata lagi, setiap sesuatu amalan ada kesempurnaan dan ada matlamat. Semua amalan ini, tuan-tuan, kita nak buat dengan kesempurnaannya. Itu kesudahan dia. Dan dia ada matlamat. Dan matlamat ibadat sehingga lahir sifat warak. Apa itu warak? Meninggalkan yang haram. Dan yakin. Apa itu yakin? Percaya dengan apa yang Allah Ta'ala akan gantikan.
Setiap kali kita tinggalkan apa yang Allah larang, maka datang keyakinan kita Allah ganti lebih baik. Setiap kali kita bersabar dengan apa yang hilang, datang keyakinan kita pada Allah bahawa Allah nak beri kita apa yang lebih baik. Maka demikian keyakinan. Junaid al-Baghdadi bila bertanya kepada bapa saudaranya dan gurunya Sari As-Saqati, apa itu nilai keyakinan sebenar? Maka jawabnya, keyakinan suatu perkara yang tetap dalam hati. Apapun yang datang mengganggumu daripada buah-buah fikiran, daripada gangguan-gangguan, lintasan-lintasan, tidak memberi manfaat sedikit pun atas keyakinan yang kamu ada bahawa Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Umpama seorang melihat binatang buas atau singa atau tengok harimau, dia berdiri di hadapan harimau, maka keyakinan bahawa tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan izin Allah. Maka ketika itu dia tahu kalau dia buat sesuatu pun memang kalau Allah izinkan sesuatu berlaku padanya, maka dia akan berlaku. Kalau tidak, maka dia tak akan berlaku. Walaupun dia berfikir nanti harimau terkam, dia makan, dia gigit dia, itu tidak dalam buah fikirannya untuk mengubah keyakinan dengan izin Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul lan yusibana illa ma qad kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan sesuatu yang Allah dah tulis untuk kami. Ada seorang ulama, ketika mana dia berperang, maka para tentera pun berehat di tengah malam. Ulama ini dia bangun untuk melakukan qiyamul lail. Maka dia cari tempat yang terpencil supaya tidak kelihatan. Lalu dia pun solat. Dan ketika mana dia solat dan selesai solatnya, datang seekor singa di hadapannya. Lalu dia berkata, wahai singa, kalau sekiranya malam ini memang aku rezekimu, maka silakan. Tetapi kalau malam ini bukan aku rezekimu, maka jauhkan dirimu dariku, kerana aku ingin beribadat kepada Allah. Akhirnya singa itu pun melarikan dirinya. Lihat keyakinan dia. Seorang yang turun ke laut, seorang yang pergi ke pasar untuk berniaga, seorang yang membuka kedai, dia meyakini rezeki datang dari Allah. Berapa banyak pun dia dapat, sedikit pun tidak goyang fikirannya. Kalau ada rezeki, maka dia berkata, inilah rezekiku hari ini. Kalau tidak ada rezeki, maka dia berkata bahawa inilah ketentuan Allah padaku. Maka dia begitu kuat dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yakin, dia tak digoyangkan dengan mana-mana buah fikiran dia. Kadang-kadang bila dia hidup, dia terkena musibah, kalau orang berputus asa, merasakan tak guna dah hidup ni. Sebab saya dulu sihat, dah tak sihat, tak guna hidup ni. Yang ni pula, saya dulu ada pasangan, sekarang dah tak ada pasangan, tak guna hidup ni. Yang ni pula, dulu saya ada mak ayah, sekarang tak ada mak ayah, tak guna hidup ni. Seorang yang berkata tak guna hidup, tak guna hidup. Sebab dia tidak ada keyakinan. Kenapa Allah menciptakan dia di sini? Allah menciptakan di sini bukan berfikirkan tentang makhluk. Berfikirkan tentang Allah. Dan berfikir bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah. Untuk dia terus beribadat. Ya. Kalau dia sudah tak mempunyai kekuatan tubuh badan, maka Allah nak ajar dia ibadat dengan kekuatan lidahnya. Berzikir, membaca Al-Quran. Kalaupun dihilang kekuatan dalam hal yang lain, supaya dia tahu potensi yang lain untuk mengingati Allah. Bagi menunjukkan kesungguhan dia dalam beribadat kepada Allah. Yang tak boleh solat berdiri, maka dia akan duduk. Yang tak boleh solat duduk, maka dia akan berbaring. Dan seterusnya. Yang tak boleh derma 1,000, dia derma 100. Tak derma 100, dia boleh derma RM10. Tak boleh derma RM10, dia akan derma RM1. Tak boleh derma RM1, dia akan mendoakan kebaikan. Artinya orang ni, Allah nak ajar tentang keperbagaian dalam ibadat. Sebab itu ada seorang hamba Allah. Dia kata, Ustaz, kenapa saya ni panjang umur sangat, tak mati-mati lagi. Kawan saya dah mati, orang ni dah mati. Dia kecewa. Saya katakan kerana Allah Ta'ala nak suruh kita ingat Allah lagi. Kerana kita mungkin belum cukup mengingati Allah. Habis nak ingat Allah macam mana, Ustaz? Saya nak bangun pun tak boleh. Nak duduk pun tak boleh. Duduk terentang macam ni.
Maka kita katakan bahawa walau apa situasi, supaya kita beribadat berdasarkan perintah Allah, bukan berdasarkan kebiasaan kita. Ramai orang nak ibadat dengan kebiasaan dia. Dia tak dapat kebiasaan dia, dia pun lemah ibadat. Bukan begitu ibadat. Ibadat mengikut apa yang Allah perintah, bukan mengikut kebiasaan kita. Ustaz, saya biasa-biasa setiap tahun pergi Mekah buat umrah. Tak feel lah Ustaz, tak feel kata dia. Tak seronok lah. Saya Ustaz memang setiap maghrib, isyak dengar kuliah. Ustaz tak ada, tak seronok lah. Yang beribadat kerana kebiasaan. Tuan-tuan, kita tak beribadat kerana kebiasaan. Walaupun ramai orang begitu. Kita beribadat kerana perintah Allah. Allah Ta'ala akan uji kita bila mana kebiasaan kita hilang. Biasa Ustaz saya ke masjid pergi dengan bini saya. Ni isteri tak ada, lemah nak ke masjid. Saya Ustaz biasa kalau ke majlis ilmu ni Ustaz, pergi dengan mak ayah saya. Mak ayah tak ada, lemah dah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan uji dalam ibadat kita supaya kita tak beribadat kerana kebiasaan. Biasa saya dengar kuliah Ustaz ni Ustaz lain, tak seronok lah Ustaz lain. Dia tak handsome macam muka Ustaz. Kebiasaan-kebiasaan membinasakan ibadat kita. Kita jangan beribadat berdasarkan kebiasaan. Kita ibadat kerana perintah Allah. Suatu hari nanti guru yang kita sayang akan mati. Guru yang kita cintai, guru yang kita kagumi, guru yang kita ambil ilmu dengannya, dia akan mati. Dan Allah Ta'ala akan gantikan guru yang lain. Kalaupun kita kata tak sama, tetapi dari nilai ibadat sama, menuntut ilmu. Dapat kebaikan dalam menuntut ilmu. Kalau sekiranya saya katakan seorang yang diuji dengan apa sahaja ujian yang mengurangkan keindahan, keseronokan, kemanisan ibadat, maka kita katakan istighfarlah banyak-banyak. Kenapa? Bila ibadat jadi kebiasaan, ia membahayakan kita. Bahaya. Orang biasa ibadat kat masjid, baca Quran masjid. Tak lagi masjid, tak baca Quran dia. Saat saya biasa baca Quran kat masjid je Ustaz. Sementara tunggu waktu maghrib, sementara tunggu ustaz kuliah, saya baca Quran. Tak pergi masjid hari ni, tak baca Quran lah. Jangan. Ya, kebiasaan itu bagus, tapi bukan kebergantungan pada kebiasaan. Saya biasa pergi masjid dengan kereta, Ustaz, kereta tak ada. Naiklah motor. Saya biasa Ustaz naik motor wai suku. Tak ada Ustaz. Cuma ada basikal, pergi dengan basikal. Saya biasa Ustaz pergi dengan kawan ni, kawan tu. Tak ada dah kawan tu, kawan ni. Pergi dengan kawan lain pula. Tentang betapa indahnya orang beribadat dengan ketaatan pada Allah. Berbanding orang yang beribadat kerana kebiasaan dia. Kita bimbang kebiasaan itu menjadikan kita akan putus asa bila kita tak jumpa benda tu. Saya tengok orang yang saya katakan pergi masjid dengan isteri, dengan anak-anak. Bila isteri dia tak ada, mana isteri? Outstation Ustaz. Isteri saya kerja custom, kerja immigration. Isteri saya kerja kena mesyuarat. Jadi dia tak ada, saya pun nak pergi, lemah saya. Kalau isteri dah outstation, kita lemah. Kalau isteri mati macam mana agak-agak? Dengan kita mati iman. Jangan begitu. Baik isteri, baik suami, baik kawan-kawan, baik tok guru kita. Apa sahaja pun tuan-tuan, jangan ia menjadi halangan bila berubah kebiasaan. Benar, saya juga beribadat berdasarkan kebiasaan. Tapi bila kebiasaan itu berubah, kita cepat menyesuaikan diri kita dengan norma baru dalam ibadat. Norma baru, kalau saya katakan tak boleh ke masjid kerana halangan tertentu, saya tetap baca Quran. Baca dalam bas, baca dalam kereta. Orang biasa baca buku tuan-tuan, dia kalau dah baca buku kena ada meja. Kena ada pejabat ruang sekian. Tidak, dia tak boleh baca buku. Maka ini akan merencatkan ilmu dia. Sebab itu kita diajar baca buku kat mana-mana pun. Membudayakan baca buku sebagai contoh. Saya boleh baca buku di pejabat saya boleh baca buku dalam kereta, saya boleh baca buku tempat pelancongan. Tetapi bila saya pergi rumah sahabat saya dan juga guru saya, pergi rumah dia, satu benda yang saya belajar ialah bagaimana dia menjadikan kemuliaan kebaikan itu berada di mana-mana, bukan kerana kebiasaan. Makanya bila saya pergi rumah dia pun ajak lepak dekat gazebo. Di kawasan gazebo tu ada buku dia.
Maka dia baca buku. Kemudian dia ajak saya masuk bilik. Dalam bilik ada buku dia. Dia ajak saya ke kantin ataupun ke meja makan. Di situ ada buku. Dia ajak saya ke sini ada buku dia. Kat mana pun ada buku dia dan dia membaca. Artinya orang ni bagaimana membiasakan diri. Dalam semua keadaan untuk beribadat pada Allah. Kita macam tu tuan-tuan. Kita zikir jangan tunggu ada tasbih baru zikir. Kenapa tak zikir? Tasbih hilang tak? Tasbih hilang, tak zikir. Guna tangan tak boleh? Tak boleh, tak feel lah Ustaz. Saya punya adat, saya punya yang boleh menggigit tu tak ada. Sebab tak tahulah 5,000 ke 6,000. Dia punya kebiasaan. Jangan begitu. Even kalau kebiasaan zikir saya dengan tasbih, tak ada tasbih, saya tetap berzikir. Dan demikian juga tuan-tuan, kita kuliah. Saat saya tak lagi masjid, maka kita kuliah online. Kuliah tak kuliah mana pun kita ada. Saat saya ni data dah habis Ustaz. Data dah habis ni. Macam mana? Pakailah hotspot orang pinjam. Nanti cukup bulan bayar balik hotspot dia. Pinjam hotspot kejap boleh nak dengar kuliah. Tuan-tuan, ini orang-orang yang cemerlang dalam ibadat. Dan orang ni yang akan dapat keyakinan yang sebenar. Ali bin Sahab berkata, berada dalam hadrat Allah lebih aku sukai daripada keyakinan kan disebut bersifat aktual, yang lain bersifat konseptual. Baik, di sini Ali dia duk kata tentang, saya bukan nak bercakap keyakinan secara teori, tapi kalau sentiasa bersama Allah itu lebih baik. Namun pandangan ini disanggahi oleh ramai ulama. Walaupun sebenarnya kata Imam Abdul Qasim Kushairi tak adalah penyanggahannya. Bila disebut saya lebih suka berada di sisi Allah berbanding bercakap tentang keyakinan, tapi tak ada dengan Allah. Kerana realitinya tuan-tuan, siapa pun yang ada keyakinan, dia akan bersama Allah. Macam kita katakan, tak guna kalau buat amalan riak, baik jangan beramal. Realitinya tuan-tuan, orang-orang yang beramal akhirnya datang keikhlasannya pada Allah. Maka begitu realiti kehidupan. Tak guna pakai tudung kalau hati jahat. Macam tu orang cakap. Ya, secara zahirnya nampak macam betul. Tapi hakikatnya tidak. Kedorongan mentaati perintah Allah datang daripada hati. Orang-orang yang mematuhi perintah Allah, walau hatinya sekarang masih belum baik, dia akan mulai proses untuk jadi hatinya baik. Akhirnya dia baik juga. Abu Bakar Warraq berkata, keyakinan itu ialah suatu yang perlu diletakkan oleh hati kita dalam landasannya dan disempurnakan dengan iman. Ni gini, tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, yang pertama-tama tuan-tuan mesti letak jalan tu memang jalan ke Kuala Lumpur. Itulah asas keyakinan. Lepas tu tuan-tuan tekan minyak sampai Kuala Lumpur. Tapi kalau daripada awal kita letak jalannya ialah ke pantai timur, tapi niatnya nak ke Kuala Lumpur, tak sampai. Maka keyakinan landasan pertama bagi hati. Kata Junaid, sebab yakin ramai orang berjalan atas air. Dan kerana yakin juga ada orang mati kehausan. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Ada orang keyakinan Allah Ta'ala berikan dia ujian-ujian yang bersifat keistimewaan itu. Ada orang yang kena yakin, maka Allah Ta'ala korbankan ni atas nama keyakinan. Misalnya tuan-tuan, seorang yang berperang. Atas nama yakinnya, dia menang. Yang seorang lagi berperang atas nama yakinnya, dia gugur syahid. Tapi dua-dua membina nama keyakinan. Dia yakin berperang, dia akan menang. Pertolongan Allah. Maka dia pun menang. Dan mendapat ghanimah yang banyak. Yang seorang lagi pun sama, dia berperang, dia yakin Allah akan beri kemenangan. Maka dia gugur syahid. Kemenangannya syahid di sisi Allah. Maka natijah orang yakin ini mungkin berbeza. Tetapi ia menuju kepada satu konsep yang sama. Diredai oleh Allah SWT. Diredai oleh Allah Ta'ala. Kalau diceritakan oleh Ibrahim Khawas, aku jumpa seorang lelaki nampak anggung wajahnya. Tapi dia jalan kaki, tak bawa bekal apa-apa. Aku tanya nak ke mana? Dia kata nak ke Mekah. Nak ke Mekah, unta tak ada, apa pun tak ada. Lelaki ini berkata, hei orang yang lemah keyakinan, yang memelihara langit dan bumi siapa? Allah. Kalau sebesar itu Allah jaga setakat aku nak ke Mekah apa sangat. Lelaki ini bercakap bukan action, bukan act. Tetapi ia bercakap dengan keyakinannya pada Allah.
Akhirnya bila Ibrahim Khawas sampai ke Mekah, lelaki ni dah ada kat Mekah. Dan dah tawaf. Kemudian dia menyebut dalam syairnya sambil tawaf, wahai mata yang sentiasa menangis, wahai jiwa yang sentiasa sedih, jangan sesekali bergantung pada sesiapa pun selain Allah Tuhan yang abadi. Dan itu memang dalam proses kita mendidik keyakinan, setiap hari kita belajar untuk tidak bergantung pada orang. Tidak bergantung pada sesiapa pun. Kerana kita tahu dengan keyakinanlah kita menjadi orang beriman yang sebenar. Orang beriman yang kuat. Sebab itu kata ulama, bahawa keyakinan itu akan melahirkan beberapa sifat yang utama. Siapa yang benar yakin, yakni pergantungan pada Allah, akan melahirkan beberapa sifat yang utama. Yang pertama, ialah ringan baginya segala musibah dunia. Segala musibah dunia ringan. Tak ada apa-apa bagi dia. Bagi dia itu sunnatullah. Baik kematian, itu sunnatullah. Baik miskin, itu sunnatullah. Baik sakit, sesudah sihat, itu sunnatullah. Yakinnya pada perjalanan hidup ini. Maka orang yang ada yakin ringan musibah. Yang kedua, orang yang ada yakin dia sentiasa rehat dan tenang. Apa pun perkara dunia yang hilang, dah bukan rezeki aku. Man, kau tak pergi semalam, kalau kau pergi kau dapat itu dan ini, bukan rezeki aku. Lihat orang yang yakin tenang. Dia melihat apa pun terlepas dalam urusan duniawi, ini bukan rezeki dia. Maka tak perlu dia nak sedihkan. Yang ketiga, kuatnya tawakal dia pada Allah. Pergantungannya kepada Allah Ta'ala, dan dia sentiasa rasa Allah bersama dia. Biarlah orang kuat, orang ni kuat dengan harta, dengan pangkat, tak, dia rasa dia dengan Allah, cukup. Yang keempat, sifat-sifat orang yakin kita akan tengok rajinnya dia bersedekah. Contoh, kalau kita tengok orang tu rajin bersedekah, orang ni ada keyakinan yang kuat dengan apa yang Allah janjikan. Sebab bukan senang kita nak keluarkan harta kita percuma bagi kat orang, sedangkan kita ni bergolok gadai, sedangkan kita berperang dengan diri kita sendiri, sedangkan kita tuan-tuan berkeringat, barangkali berdarah, luka untuk mendapatkan rezeki. Bila dapat kita infak pada jalan Allah, luar biasa yakinnya. Sebab itu nilai yakin seseorang sejauh mana dia berani infak lebih banyak pada jalan Allah SWT. Dan satu benda dia kena tahu, infak dia tadi untuk dia, bukan untuk orang lain. Dia akan dapati. Macam gini tuan-tuan. Tuan-tuan setiap bulan pergi infak kat bank, simpan duit kat bank. Pergi kat bank, kita tak guna duit tu, simpan dalam bank. Kita rasa kita bijak tak? Bijak lah ustaz, saya simpan duit. Jadi duit saya banyak. Daripada membazir, baik saya simpan. Baik. Yang awak simpan duit dalam bank, agak-agak boleh guna tak? Kalau awak mati dulu, guna tak? Mati dapat ke anak-anak lah. Maknanya kamu tak boleh guna, kamu rugi. Berbanding kamu infak pada jalan Allah, tersimpan di sisi Allah Ta'ala, dan kamu guna di hari akhirat kelak. Ini orang yakin, tuan-tuan, dia tak pernah kedekut. Orang kita nampak kedekut ni, dia ada masalah tentang keyakinannya pada janji Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kalau nak tengok, yakin ini adalah sifat orang yang sentiasa khusyuk dan istiqamah dalam ibadat. Yang keenam, bahawa yakin akan menjadikan seorang itu zuhud di dunia, tidak melihat nilai dunia. Dan yang ketujuh, yang paling penting, orang yang punya keyakinan sentiasa mendapat manfaat daripada ayat-ayat Allah. Dibaca Quran, disebut halal haram, dosa pahala, dia benar-benar mendapat manfaat. Dibaca apa perkara, apapun penjelasan daripada Allah dan Rasul, dia benar-benar memberi kesan pada dirinya. Maka ini orang yakin. Nabi kata 3 golongan yang dilaknat oleh Allah, 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang bersumpah palsu. Nabi SAW sebut. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Orang yang suka melabuhkan pakaian dengan sombong dan riak. Allah tak pandang. Tuan-tuan, dia dengar je hadis ini, terus dia buang benda ni semua. Terus buang. Tak nak saya Ustaz ngungkit-ngungkit pemberian dah saya beri, sudahlah. Sebab Allah tak pandang akhirat kelak ni. Tak nak lagi saya memakai pakaian dengan riak dan sombong, melabuhkan pakaian. Tak nak lagi saya menggunakan sumpah untuk perkara palsu. Niaga nak untung RM1, seria samah. Nak untung RM1, RM2, sanggup bersumpah palsu. Ini Allah tak pandang akhirat kelak. Maka dengan keyakinannya, dia menolak perbuatan-perbuatan tersebut. Diceritakan
Jika seorang itu benar-benar yakin, kata ulama, maka ujian menjadi rahmat kepadanya dan nikmat itu menjadi ketakutan padanya. Tuan-tuan sekalian, bila Zainab radhiyallahu ta'ala anha, Zainab, dia dapat bahagiannya sebagai seorang isteri Rasulullah, dapat 100,000. Zainab ni pemurah, dia bagi semua ke orang. Kemudian dia doa, ya Allah, jangan lagi nikmat itu masuk dalam rumahku. Takut dia. Padahal kita kalau dapat duit banyak, melompat kita, seronok. Tetapi mereka nampak duit banyak ni beban sebenarnya, beban. Kerana mereka akan ditanya oleh Allah. Lalu mereka cepat-cepat membelanjakannya pada jalan Allah. Ini berlaku pada Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Sampai dia doa, jangan lagi masuk duit ni kat rumahku. Takut. Akhirnya dia mati. Dia meninggal dunia, wafat. Sebelum bahagian dia untuk berikutnya dapat. Ini salah seorang isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibu kita orang beriman. Abu Sa'id Al-Kharras berkata, ilmu membuatkan kita boleh bertindak. Tapi yakin mendorong kita bertindak. Ilmu ni tuan-tuan mukaddimah untuk kita buat sesuatu. Tapi yakinlah sebenarnya akan bawa kita ke depan. Kerana itu antara hebatnya para sahabat ketika mana menentang orang kafir ialah keyakinannya pada janji Allah. Kerana itu mereka berkata kepada orang kafir, kami bawa kelompok yang cintakan kematian sebagaimana kamu cintakan kehidupan. Waktu mana Panglima Tentera Islam bertemu dengan Panglima Parsi. Lalu Panglima Tentera Islam berkata, kami bawa kaum yang cintakan kematian sebagaimana kamu cintakan hidup. Macam mana kamu nak lawan? Kata orang, ada orang dia yakin dengan dunia, sebab itu dia hidup untuk dunia. Ada orang yakin dengan akhirat, sebab itu dia hidup untuk akhirat. Dia tak peduli dunia kecil, saya hidup untuk akhirat. Yang ni hidup untuk dunia, sebab itu kalau apa-apa rugi dunia, dia takut. Dia tak nampak ada gantian. Bagi orang beriman, dia hidup untuk akhirat. Apa-apa pun yang berlaku, dia tahu ada gantian. Maka hebatnya keyakinan. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa berdoa, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita keyakinan dalam semua perkara dan membentuk sifat keyakinan. Tidak ada cara lain, melainkan asasnya ialah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dan kata ulama, perkara terbesar untuk kita dapat keyakinan, dan ini yang disebut oleh Allah dalam Quran, ialah orang-orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Orang baca Quran, orang yang tadabbur ayat-ayat Al-Quran, orang yang muhasabah dengan setiap ayat yang Allah Ta'ala tuturkan, Allah wahyukan, Allah turunkan, orang inilah yang akan mendapat taqwa, yang mendapat keyakinan yang sebenar. Yakin itu ada dalam Quran. Maka tuan-tuan, rugilah kita kalau baca Quran tak berapa, tak istiqamah, campur pula tak faham, jauh sekali nak tadabbur, mengaji pun tidak. Macam mana kita dapat memperoleh keyakinan yang sebenar? Kerana itu kita nak bina keyakinan dengan banyak baca Quran, dengan tadabbur Al-Quran, dengan faham Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberkati keyakinan kita sehingga sampai hari pertemuan kita dengan Allah mendapat apa yang Allah janjikan di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.